اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama walana wa khususan ila ruh almarhum Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi imtamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bihikmatika fatuhal 'arifin wanshur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sahibul fadilah Tuan Guru Haji Abdul Halim bin Abbas hafizahullah ta'ala. Yang saya muliakan Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Razak serta pembantunya. Saya muliakan Pak Su Zainal bin Awang, pembantu pribadi saya ketika saya berada di Sabah ini, murid-murid, pelajar-pelajar Tarbiyatul Banin Tuaran Sabah, yakni di bawah pimpinan Syekh Abdul Halim Abbas hafizahullah ta'ala. Tuan-tuan, pelajar-pelajar saya yang budiman, penyokong-penyokong dakwah Sabah yang berada di seluruh Malaysia, lebih-lebih lagi sekretariat pengajian kita, Ibu Ishak, dan rakan-rakannya di Al-Lostar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pagi yang penuh barakah ini.
kita dapat masih mengadakan pengajian online bagi seluruh negara yang dipancarkan langsung daripada Madrasah Tarbiyatul Banin Keluaran Negeri Sabah ini. Saya mohon maaf kerana pada hari Selasa yang lepas saya tidak dapat ke udara kerana saya berada di dalam kapal yang tidak ada kemudahan dari segi line, dari segi lingkungan yang boleh dipancarkan kuliah kerana berada di lautan, memanglah lautan yang bergelora. Dan sehingga kini saya sudah 11 hari berada di bumi Sabah ini, di mana sudah menziarahi 5 kawasan, yakni 5 daerah yang telah kita bangunkan madrasah kita, dan juga Madrasah Nurul Hidayah Yasin yang saya menjadi pemegang amanah bagi pihak almarhum Syekh Guru Mulia kita Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Jadi tanggungjawab saya di sini untuk melihat pada masa ini 5 cawangan Darul Hidayah, ya, yaitu di Kiulu, di Kundasang, di Sugut, di Pulau Bangi, di Sandakan. Dan insya Allah doakan, saya sudah mendapat tawaran daripada rakan-rakan murid-murid saya di Labuan, wilayah persekutuan, untuk membuka cawangan sebuah Madrasah Darul Hidayah di Pulau Labuan yang mereka bercadang supaya tahun depan dapat kita beroperasi. Semua ini dapat kita lakukan dengan sokongan rakan-rakan seluruh Malaysia. Lebih-lebih lagi orang Kedah. Lebih-lebih lagi pelajar-pelajar kita di Kedah yang berpusat di operasi Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ostar Kedah, di mana disitulah kita bermula dengan kuliah duha dan akhirnya sampai kita dapat mengadakan kuliah online ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, penggemar-penggemar kuliah dan juga penggemar-penggemar aktiviti dakwah Sabah, saya telah mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa, guru-guru dan pelajar-pelajar bagi setiap tempat yang kami adakan ini. Mereka sangat-sangat berterima kasih kerana mereka tahu bahawa anak-anak mereka itu ditaja oleh pelajar-pelajar dan penyokong-penyokong dakwah Sabah dan juga pengajian kitab Ustaz Johari bin Murad ini. Ya, saya boleh dapat lihat bagaimana perasaan mereka sangat teruja. Dan insya-Allah saya sedang menyusun senarai nama-nama pelajar dan ibu bapa mereka untuk saya bekalkan sebagai maklumat kepada penaja-penaja, dan insya-Allah mereka sedia menunggu menyambut penaja-penaja ini seperti umpama keluarga mereka saja bila kita bawa penaja-penaja dari Semenanjung bertemu dengan anak-anak kita dan juga keluarga mereka di Sabah nanti insya-Allah. Maka bereratlah persaudaraan antara Muslim Sabah, Muslim Semenanjung, Muslim Kedah dan Muslim seluruh negeri Sabah ini. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan yang mengikuti saya dalam dakwah ini. Ada lebih kurang 8 orang, termasuklah dari 4 daripada Kelantan baru saja balik kemarin. Mereka balik lebih awal, tetapi mereka telah banyak menyumbang kepada madrasah saya sehingga mereka membuat renovation untuk sebuah dewan termasuk tempat letak kereta, dan mereka juga telah
menyediakan bajet sebanyak RM50,000 untuk membangunkan sebuah dewan pengajian di Kiulu, insya-Allah. RM20,000 sudah pun mereka boleh kata tunaikan, dan RM30,000 akan menyusul. Inilah di antara kerja-kerja dakwah, ya. Bila kita buat kerja dengan agama Allah, Allah tolong kita. Ya, Allah pertemukan kita, ya, daripada pelbagai pelusuk. Dan saya bersedia membawa rakan-rakan ini melihat sendiri bagaimana perjuangan kita dan dakwah kita, dan mereka melihat sendiri mereka tidak akan balik kalau mereka tidak sama-sama terlibat dengan kita. Dan ada yang saya telah lantik menjadi lembaga pemegang amanah. Orang-orang Semenanjung menjadi lembaga pemegang amanah bagi madrasah-madrasah kita kerana mereka bersetuju untuk membiayai keseluruhan operasi setiap bulan secara berpakat-pakat. Ya, 4 orang satu tempat, 4 orang satu tempat. Jadi saya pun berasa sangat teruja lah. Saya berasa macam, ya, kita sudah dapat kekuatan dari Allah untuk menggerakkan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kasih sayang pendidikan yang mana kita akan laksanakan di bumi bawah bayu negeri Sabah ini. Jadi cukup penerangan saya, kita mulakan kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 121 nombor 4. Berkata pengarang kitab ini rahimahullahu ta'ala, keburukan, perbuatan buruk. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini bahawa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Minhajul Abidin, menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kepada kita atas 4 perkara. Dalam kehidupan kita, kita akan berdepan dengan 4 perkara yang besar. Dan 4 perkara yang besar ini adalah sudah berlaku dengan ketentuan Allah. Apa makna dengan ketentuan Allah? Telah pun ditentu, dicatat, dirancang, ditulis di Lauh Mahfuz. Perkara ini berlaku kepada hamba-hambanya. Ada yang dapat semua, ada yang dapat separuh. Sebab mengikut ketentuan Allah. Kata Imam Ghazali, apa perkara yang Allah tentukan kepada kita semua? Pertama, kata Imam Ghazali, Allah tentukan kepada kita nikmat. Ya, Allah tentu nikmat. Maknanya tertulis sudah nikmat kita. Apa nikmat kita? Lahir ke dunia. Ini nikmat kita. Membesar, pandai, kaya, ada harta, ada ibu, ada bapa, ada anak. Itu semua nikmat. Siapa tentu? Allah. Siapa bagi? Allah. Sebab itu kita kena percaya kepada rukun iman yang ke-6. Apa rukun iman yang ke-6? Percaya kepada qada dan qadar Allah. Apa makna qada? Maknanya sesuatu yang berlaku itu sudah ketentuan Allah. Kita tak dapat lari kalau Allah sudah tentu begitu. Maka kita wajib redha. Wajib kita terima. Wajib kita sabar. Wajib kita banyak istighfar. Banyak memuji Allah juga. Itu sebab dia datang itu ketentuan Allah. Jadi apa yang Allah tentu yang mula-mula sekali, nikmat. Bila Allah bagi nikmat kepada kita, maka kita gunakan nikmat Allah itu untuk mendekatkan dengan Allah. Gunakan nikmat Allah itu untuk taat kepada Allah. Guna nikmat Allah bagi itu sebagai apa? Sebagai kita jadi orang bersyukur. Terima kasih. Orang pandai terima kasih.
Dan orang yang pandai terima kasih dan bersyukur ke Allah, Allah janji Allah akan tambah lagi. Tambah nikmat lagi. La in syakartum la azidannakum. Faham? Ya. Jadi kita kena jadi orang banyak bersyukur. Macam mana jadi banyak orang bersyukur? Maknanya kita jangan buat jahat. Ya, jangan buat jahat. Kalau Allah bagi mata, lihat mata pada benda yang halal. Haram-haram jangan tengok. Allah bagi tangan kepada kita, tangan ini nikmat. Kalau Allah patahkan tangan kita, Allah bagi lembekkan tangan kita, tidak. Allah bagi kuat tangan kita. Untuk apa? Untuk kita bekerja, untuk kita makan mudah. Jangan guna tangan ini mencuri harta orang. Itu melanggar akan nikmat, orang panggil kufur nikmat. Sebab itu Allah kata, jagalah nikmat aku bagi, buat baik kepada orang lain, buat baik ke ibu bapa, buat baik kepada guru, buat baik semua dengan nikmat kita, itu tanda orang syukur. Allah akan tambah lagi. Faham? Kalau orang tak pandai syukur kepada nikmat Allah, Allah bagi harta, dia bagi mata, dia bagi mulut, pandai cakap, tapi mulut ini capoi. Tahu capoi? Cakap fitnah orang, cakap mengata orang, cakap mencarut-carut. Jaga. Allah bagi tahu azabnya terlalu amat pedih. Engkau guna aku punya nikmat, engkau lawan aku punya undang-undang. Boleh faham? Jadi, jaga betul-betul nikmat kerana ia ketentuan Allah untuk kita. Jadilah kita orang yang bersyukur. Baik. Yang kedua, iaitu Allah jadikan, apa dia Imam Ghazali sebut? Imam Ghazali sebut di sini, yang ditentukan oleh Allah yang keduanya, iaitu kesusahan. Tadi Allah tentu nikmat. Ini Allah tentu pula apa? Susah. Apa sebab Allah tentu susah? Allah nak uji kita. Kita sabar atau tidak. Kita mau senang saja. Nafsu kita mau senang saja. Tapi bila bagi susah sedikit, kita susah sedikit, kita tidak semayang lagi. Kita susah sedikit, kita komplain pula Tuhan. Mengapa aku jadi begini? Orang lain tak jadi begini. Macam-macam. Jadi Allah susah-susah itu juga ketentuan Allah. Seperti COVID ini. Tahu COVID? Pandemik COVID. Sampai kita tak boleh berjalan ke mana-mana. Penyakitnya kalau kena itu. Tapi itu sudah ketentuan Allah. Allah nak uji kita. Biasanya Allah uji orang-orang yang Allah kasih. Siapa yang paling banyak kena uji? Rasul-rasul, nabi-nabi. Mereka lah ulama-ulama. Dan orang-orang yang seumpama mereka. Jadi kalau kita kena uji, kita ingat Allah kasih kita. Nak tengok macam mana kita. Kita minta perlindungan dia. Kita sabar, ya Allah. Aku sabar, ya Allah. Aku sabar, ya Allah. Ini ketentuanmu, ya Allah. Tapi boleh tak kita minta kebaikan? Boleh. Ya Allah, jauhilah daripada musibah ini. Ya Allah, baikilah aku yang susah ini. Boleh minta. Ya. Jadi, bila kita susah, kita redha dengan kesusahan yang Allah bagi, maka kita kena banyak bersabar. Macam mana bersabar? Bersabar ini tahan diri. Kawal diri. Kawal diri. Jangan kawal sedih sampai tidak solat. Komplain Tuhan pula. Mengapa aku jadi begini, orang lain tidak. Faham? Ya, minta tolong Allah. Lepaskan dari kesusahan. Sabar, kerana sabar itu separuh iman. Dan Allah sebut dalam Quran lagi, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ini bersama-sama dengan orang yang sabar. Ya, faham? Itu. Jadi maknanya kesusahan itu juga ditentu oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga kita bincang minggu lepas. Iaitu Allah juga yang menentukan tentang ketaatan. Kita ini Allah Ta'ala lahir atas dunia, dia membesar kita, dia bagi ilmu kita, dia bagi pelajaran agama kita, dia bagi ibu bapa mendidik kita. Kemudian kita jadi taat. Macam mana kita jadi taat? Kita jadi ahli semayang. Kita baca Quran, kita bagus. Akhlak kita baik.
kita puasa tidak tinggal. Ya, yang tua pula, dia sudah sampai masa dia keluarkan zakat, dia pergi haji, dia buat kebaikan, dia tolong orang. Itu orang taat. Siapa tentu dia taat? Allah. Faham? Yang dia jadi taat itu siapa tentu? Allah. Pasal apa dia jadi ustaz? Allah tentu dia begitu. Orang baik dia insya-Allah. Mengapa dia buka pondok-pondok, dia buka sekolah-sekolah? Kerana Allah bagi dia kebaikan di situ. Ya. Jadi maknanya itu juga ketentuan Allah. Bila dah Allah tentu bagi begini, bagi kita jadi orang taat, bagi kita rajin kerja untuk agama, apa kita mau buat? Kita mesti redha, mesti ucap terima kasih kepada Allah. Kita mesti kerja lebih kuat lagi. Faham? Bukan bila bagi duit banyak untuk madrasah, ambil duit pakai-pakai senang-senang untuk mewah peribadi, tapi madrasah pula tidak dijaga misalnya. Jangan. Ya, belanjakan ya keperluan-keperluan mengikut perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh keutamaan syarak yakni agama. Maka orang yang taat itu dia itu redha dengan Allah bagi dia taat. Bila dia Allah jadi dia orang taat, rajin sembahyang, rajin buat kerja agama, dia tengok ini dia terima kasih kepada Allah. Jadi macam mana dia mau redha, macam mana dia mau berkenan dengan Allah, dia akan jaga ketaatan dia. Dia tak akan buat maksiat lagi. Dia akan jaga betul-betul taat dia beserta dengan rasa hati yang ikhlas. Tahu ikhlas? Ya, dia buat sungguh-sungguh ibadat tapi hati dia kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana duit, bukan kerana puji, tidak. Maka Allah sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, Allah sebut nescaya kami akan hidayahkan kepadanya jalan-jalan kami. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang taat, buat kerja sungguh-sungguh, kerja agama, Allah akan tunjuk kepadanya jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang sampai kepada keselamatan dunia akhirat, jalan ke surga. Masya Allah, tabarakallah. Baik, malam ini pula, siang ini, kita sambung baca yang nombor berapa? Nombor 4 ya. Yakni apa nombor 4 ini? Yakni keburukan. Keburukan. Apa makna keburukan? Kejahatan. Siapa jadi jahat? Allah tentu bagi jahat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, minta berlindung kita. Jangan Tuhan jadi tentukan kita jadi jahat. Jadi jangan kata dia jahat itu kerana jahat orang tua kah, jahat kawan kah. Tidak. Mengapa dia jahat? Mengapa dia buruk? Kerana Allah sudah tulis di sana. Dunia ini buruk. Zalimlah kalau begitu. Allah tidak zalim. Allah sudah bagikan kepada dia berbagai-bagai nikmat kehidupan, rezekinya, ilmunya. Allah antarkan kepadanya guru lagi. Allah berikan kepadanya kitab. Tapi dia menolak, dia mau buat jahat. Maka Allah sudah tahu sejak azali lagi. Allah tulis sudah, ini jahat, ini buruk orang ini. Apa kita mau buat? Kalau kena kepada kita jatuh maksiat, walaupun kita belajar, walaupun kita tak belajar, lebih-lebih lagi kalau kita belajar, terjatuh kepada kita jadi orang maksiat. Orang mencuri orang-orang. Orang mau hantam orang saja. Kecil-kecil dia besar, dia hantam, dia lanyak, dia mau tindas. Itu Allah yang tentu tulis sana. Ini jenis ini nanti di atas dunia. Mengapa Allah tentu begitu? Sebab Allah sudah tahu dengan ilmunya, orang ini kalau diberikan dengan ilmu, memang mau jahat. Maka Allah nak letak di mana? Allah bagi dia jahat. Allah akan balas dengan kuat di hari akhirat nanti. Faham? Kadang-kadang Allah bagi kepada dia jahat. Tapi harta banyak. Kaya pula. Mengapa? Itu bukan rezeki. Itu dia panggil istidraj. Allah bagi itu bukan rezeki. Kadang-kadang dia buat jahat. Tengok, aku sayang lagi Tuhan. Kasih sama aku. Nampak?
Aku tiada buat apa-apa. Tapi tengok rezeki aku murah daripada engkau pergi masjid. Bukan rezeki itu. Apa dia? Istidraj. Apa makna istidraj? Lorongan-lorongan Allah bagi dia kaya-kaya supaya dia melampau buat jahat. Supaya Allah mau lambat kuat-kuat di hari akhirat. Na'udzubillah. Minta lindung kita. Boleh faham? Jadi bila kita bila sudah kena seorang itu kejahatan, apa dia mau buat? Dia kena redha. Dia kena redha dengan Allah. Sebab dia tahu itu Allah yang tentu. Bagaimana dia orang jahat ni mau redha kepada Allah? Dia mesti rasa insaf. Dia mesti rasa bertaubat. Dia mesti rasa sedih. Orang lain Allah tentu elok. Mengapa dia kena jahat? Sedangkan dia sudah ada ilmu. Sedangkan dia sudah ada maklumat tentang akhlak dan sebagainya. Tapi dia mau pilih. Dan akhirnya Allah bagi di dunia ini dia jadi jahat. Macam mana dia mau redha? Redha dengan Allah bahawa yang menentukan itu ialah Tuhan. Dia minta kepada Allah, ya Allah. Dia berdoa kepada Allah, jadikan aku orang baik. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, terimalah taubatku. Kerana engkau maha penerima taubat. Aku baca di dalam Quran. Engkau sebutkan di dalam Quran. Di dalam surah Taha. Wa inni lafar wa inni. Saya lupa ya. Nanti kita jumpa ya. Allah sebutkan dengan mafhumnya, dengan maknanya bahawa sesungguhnya aku ini maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Ya, yang mana dia itu beriman, yang mana dia itu berusaha untuk buat kebajikan. Dan dia sebut wa inni laghafar. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah summa tada. Maksudnya dalam Al-Quran Allah sebut, sesungguhnya aku ini maha pengampun bagi yang benar-benar mau bertaubat. Sedangkan kamu bertaubat itu kamu kenal aku. Kamu beriman dengan aku. Dan kamu melakukan amal yang soleh. Dan hidup kamu sudah berubah menjadi orang yang mendapat petunjuk. Allah sebut dalam Quran. Jadi orang yang jahat, orang yang nakal, kena redha bahawa ini dia jadi jahat, ini Allah tentu. Itu ketentuan. Tapi jangan redha dengan jahat dia. Jangan redha dengan perbuatan jahat dia. Perbuatan jahat harus dipindah, dibuang. Sebab Allah melarang. Allah suka dia buat jahat kah? Allah suka dia buat baik? Mana satu? Allah suka dia buat baik kah? Allah suka dia buat jahat? Jawab kuat-kuat. Buat baik. Jadi Allah suka dia buat baik, bertaubat balik buat baik, kemudian dia akan diterima oleh Allah, diampunkan segala dosanya, karena Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang orang-orang yang bertaubat. Allah sayang orang yang membersihkan diri. Nampak? Jadi ini cara kita menangani ataupun berdepan dengan ketetapan Allah. Allah bagi nikmat, kita bersyukur. Allah bagi kebaikan, kita taat, kita ikhlaskan, kita sambung ketaatan kita. Allah bagi kepada kita, apa dia yang ketiga? Susah, kita sabar. Sabar. Ya, sabar dia bagi susah. InsyaAllah Allah akan jaga kita, keluar kita dari kesusahan. Allah bagi jadi jahat, kita bertaubat. Faham atau tidak? Ini cara Allah suruh kita. Sebab Allah ini dia menetapkan kepada kita semua perkara ini. Bukan berlaku sebab orang khianat. Tidak. Hakikatnya datang daripada Allah. Baik. Kita baca lagi seterusnya. Perbuatan buruk. Nombor 4, Allah menentukan keburukan atau kejahatan, yakni perbuatan buruk. Wajib seseorang itu redha pada perbuatan buruk. Apa makna redha? Terima ia sebagai ketentuan Allah. Apa perbuatan buruk itu? Jadi jahat, buat maksiat, suka mengumpat orang. Bila kita tahu ini semua kejahatan,
Bila kita tahu semua ini tidak elok, apa kita mau buat? Kita kata, ya Allah, mengapa berlaku kepada aku begini? Orang lain engkau tentukan semua bagus-bagus. Ya Allah, mengapa aku jadi begini ini? Ini kerja jin, ini kerja syaitan yang jahat ini. Ini nafsu amarah bisu'in. Ya Allah, mohon ya Allah, aku sedar bahawa ada hikmah, ada kebijaksanaan engkau tentu aku begini supaya aku insaf. Ya Allah, aku bertaubat, aku mohon maaf. Aku mau engkau jadikan aku sama dengan orang lain yang baik-baik. Itu cara dia. Begitu cara redha. Bukan, lah aku sudah ditentukan oleh Allah jadi orang pukul orang. Aku sudah ditentu oleh Allah dipukul orang. Aku sudah ditentukan oleh Allah jadi hero. Aku mau pukul siapa saja. Gila punya orang. Itu orang gila. Ya, sebab pukul orang itu disuruh oleh Islam atau tidak? Tiada. Yang Islam suruh kasih sayang. Jadi bila dia jadi orang pukul, maknanya Tuhan mau bagi dia lebih teruk nanti di hari akhirat. Jadi dia apa mau buat? Dia segeralah dia bertaubat. Faham atau tidak? Apa makna bertaubat? Kembali kepada jalan yang betul. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan. Jadi, mengapa kita wajib redha pada perbuatan buruk? Perbuatan buruk ni maknanya kalau Allah tentu ada kejahatan, ada benda tak elok berlaku kita, mengapa kita wajib redha dengan Allah? Mengapa wajib kita berkenan dengan Allah? Dari segi Allah tentukan ini, pertama, kata Imam Ghazali, berkaitan dengan Al-Khadhi. Sebab yang menentu itu ialah Allah. Allah lah Khadhi, orang yang menentu. Masya Allah, kan Allah menentu begitu. Kita nak maki, nak hantam sama Allah. Oi, apa kasih aku macam ni? Mana boleh. Allah itu maha penentu, maknanya dia tahu. Dia tentu kebaikan kepada kita pun kita mau cari jahat. Mana kebaikan? Dia kasih otak sama kita. Dia bagi mata sama kita. Betul tak? Ini boleh fikir. Ini boleh nampak, boleh fikir. Tapi mau mencuri juga. Mau pukul juga. Nampak? Jadi Allah bagi kebaikan, bagi alat lagi kepada kita. Faham? Dia bagi akal. Betul? Dia bagi mata elok. Dia bagi macam-macam lagi pelajaran. Tiba-tiba kita mau buat jahat. Siapa jahat? Allah ke kita? Macam mana kita boleh bertindak marahkan Tuhan? Jadi pasal marah Tuhan. Ini duduk di dalam bumi dia. Mau lari di mana? Aku tak mau duduk di bumi. Tuhan punya. Aku mau keluar. Keluar pergi mana? Langit dia punya. Udara dia punya. Masuk dalam. Lagi dia punya. Aduh. Tak boleh lah. Jadi kita duduk di tempat Allah ini. Dia bagi rezeki kita. Dia jaga kita buat elok-elok. Jangan kita jadi orang nakal, orang jahat. Tuan tanah ini tidak suka. Kita buat contoh. Ustaz buat contoh supaya kamu faham. Kita semua contoh masuk kedai kopi. Tahu kedai kopi? Kedai mamak itu. Masuk kedai dia. Ya, kita tengok-tengok. Oh, ada nasi goreng. Ada itu daging lembu. Ada daging kambing. Ada mie. Ada semua. Ada air melo. Ada teh tarik. Ada macam-macam. Kita pun ambil semua. Makan. Ambil lagi. Tambah. Makan. Minta pula dia potong itu kelapa. Kelapa boleh potong. Kasih ais. Kasih gula sikit. Aku mau sedut sampai isi masuk dalam. Minta habis sama dia. Apa yang ada di dalam dia punya kedai itu. Faham? Lepas tu kita keluar tidak bayar. Faham? Dan makan jadi keluar. Nampak? Tuan kedai pun cakap sama kita. Woi! Gila banyak! Woi! Betul tak? Dia mesti pukul atau dia tangkap. Dia masuk dalam stok. Hantam kita. Nampak?
Dia londeh keluar kita cari duit, tak cukup, dia labuh-labuh lagi. Betul tak? Baik. Sekarang kita sudah duduk di dalam ini rumah ini, tanah ini siapa punya? Tuhan pun. Kita makan siapa punya? Tuhan. Kita pakai siapa bagi? Udara bersih ini siapa punya? Pikiran yang baik-baik kita nampak itu siapa punya? Allah. Semua Allah. Lepas tu Allah suruh semayang. Kita semayang tak? Tak semayang. Ini macam masuk kedai tadi tak bayar tak? Hutang sama Allah macam-macam. Allah suruh puasa tak puasa. Allah tak bagi buat sesuka hati dia. Tuan bumi ini akan kata apa? Tuan ini Allah akan kata apa? Ini pun penyamun betul ini. Mampus. Sebab kita hidup daripada dia. Kita kembali kepada dia. Betul atau tidak? Kalau boleh lari daripada dunia dia tiapa? Surga, neraka saya. Faham? Jadi tahu dah kita duduk di atas dunia. Dunia ini milik Allah. Kita makan semua sedap-sedap. Kita fikir sedap-sedap. Kita kahwin nanti sedap-sedap. Kita ada anak pun suka-suka. Kita ada cucu. Kita naik kapal terbang. Kita naik macam-macam seronok-seronok. Jangan lawan Tuhan. Mesti redha. Mesti bersyukur. Sebab semua itu datang dari Allah. Macamlah kita umpama tadi. Masuk kedai kopi. Makan. Keluar tak bayar. Apa Tuan Keria kata? Mesti dia penyamun betul ini. Oh dia kata penyamun tak apa. Kita sudah kenyang. Kata apa pun tak mau pergi. Takut dia hentam kita saja. Betul tak? Satu kampung dia cerita malu ini. Penyamun antara bangsa ini. Contoh. Ya. Baik. Balik kepada kitab kita. Saya mohon maaf juga kepada pelajar-pelajar saya di sana, di luar sana. Saya ada anak murid-murid muda-muda ini. Ya, selama 20 orang lebih. Dan 30 sudah. Mereka belajar di pondok ini. Termasuk guru-guru. Kalau saya laju sangat, tinggi sangat, tiada habuan mereka ini. Ya, karena kakak kita, abang kita di luar, ayah kita di luar, pakcik kita di luar itu sudah pandai-pandai. Tapi saya tak boleh laju lah, faham? Sebab hari ini saya bersama kamu semua. Jadi minta mereka sabar juga lah ya. Nanti saya balik sana, saya tinggi-tinggilah. Ya, baik, sambungkan lagi. Jadi mengapa kita wajib redha kepada Allah? Karena pertama, Allah itu Al-Qadhi. Apa Al-Qadhi? Dialah yang menentukan. Yang kedua, Allah tentu tadi, dia panggil qadha. Ketentuan Allah itu dia panggil al-qadha. Maknanya ketetapan Allah tadi. Hak mana? Tak jadi jahat tadi. Siapa tetapkan? Allah. Yang ketiga, al-maghdi. Al-maghdi maknanya perkara-perkara yang sudah ditentukan. Apa dia? Jahat begini, jahat begini, jahat begini, buruk begini, buruk begini, buruk begini. Semuanya itu adalah daripada Allah yang menentukan perkara itu. Maknanya daripada qadha dan qadar Allah. Qadar tu jahat macam ni, jahat macam ni. Ini jahat lebih, ini kurang sikit. Ini kurang pukul orang, tapi ini makan biskut orang lebih. Macam itulah. Pasal apa jadi begitu? Itu Allah sudah tentu begitu. Orang ni, dia makan kurang orang punya, tapi dia mau faham dengan ini. Itu pun sudah ditentu oleh Allah. Nampak? Aduh. Mengapa orang lain Allah tak tentu begitu? Fikir dalam hati. Bertaubat. Mengapa Allah pilih kita begitu ya? Baik. Itu 3 perkara yang saya sebutkan. Ya, wajib kita. Jadi, dan yang ketiga ni dia kata dan perkara yang yang ditentukan tersebut daripada sudut ia suatu yang telah ditentukan. Bukan daripada sudut ia satu keburukan. Yang kita redha ni bukan redha dengan maksiat. Jangan pula bila kita jadi ahli pukul. Ahli pukul tak kenal dengan benda lah. Maknanya kita Allah tentu jadi orang jahat. Jangan kita redha, bagus aku. Aku memang Tuhan kasih kuat badan, kasih jadi ahli pukul.
Kamu jaga semua. Aku hentam habis. Jangan begitu. Lihatkan perkara itu elok atau tidak dari segi ketentuan Allah. Tak elok. Bila tak elok, mohon kepada Allah. Aku tidak mau ini ya Allah. Ampun aku ya Allah. Kalau inilah pilihan aku. Kalau inilah nafsu aku. Ya Allah, ubahlah. Itu. Jangan kata, kamu jaga. Ya, aku sudah dipilih oleh Allah. Kaki hentam. Kaki hentam, ahli neraka lah lepas ni. Betul tak? Jadi kita kena ingat ya bahawa kalau Allah tentu bukan kita redha dengan jahat itu, tapi kita redha dengan ketentuan dia itu, maka kita minta kembali kepada jalan yang baik. Kerana al-maghdi kembali kepada al-khadhi dan al-khadha. Secara hakikatnya, maknanya benda yang ditentukan itu satu persatu itu dia balik kepada ketentuan Allah yang datang dari Allah. Kita tak dapat lari lah. Jadi wajib kita redha. Ya, dia kata kembali kepada al-khadhi dan al-khadha, yakni yang menentu dan benda yang ketentuan Allah secara hakikatnya. Bukan daripada sudut ia keburukan dalam ukuran syarak. Bukan kita redha dengan benda jahat. Tidak. Kita redha dengan ketentuan Allah. Tak baik, kita kembali kepada kebaikan. Baik. Orang yang redha terhadap ketentuan juga tidak menghalangnya daripada meminta agar ditambah kebaikan untuk dirinya. Kata Imam Ghazali, adakah orang yang ditimpa jadi jahat itu boleh berdoa kepada Allah untuk jadi baik? Ia boleh. Betul tak? Ramai yang jahat, yang mengadu hal kepada Allah, dia jadi baik. Jadi janganlah kita kepada orang jahat itu, jangan kita benci diri orang jahat. Sebab diri orang jahat itu makhluk Allah. Yang kita benci kepada dia, sifat kejahatan dia. Kita tak boleh benci batang tubuh itu. Kita mesti cari jalan untuk kembalikan dia kepada kebaikan. Kita mesti doa dalam dia tidak sedar. Kita bangun malam, ya Allah, kawan aku ni jahat sangat, ya Allah, kembalilah dia jadi orang baik. Ya, kemungkinan kita kata, dia kalau kembali, ya Allah, dia jadi baik, mungkin dia boleh lebih baik daripada aku, ya Allah. Itu sangkaan baik kita kepada orang lain. Jangan cakap, ini mau jahanam ini mesti neraka bawah. Jangan begitu. Walau dengan orang bukan Islam pun, kita tidak boleh benci tubuh badan itu kerana dia hamba Allah. Betul atau tidak? Kita doa. Mungkin dia masuk Islam, dia akan lebih baik daripada kita. Yang kita benci kekufurannya, sifat kufurnya, sifat sembah berhalanya, sifat mendusta Tuhannya. Betul tak? Jadi, jangan kita benci orang. Orang itu kita sayang. Dia manusia. Dia hamba Allah. Tapi yang kita tak suka apa dia? Keburukan sifat. Jadi macam tu juga kita. Kita yang kena keburukan sifat, buang sifat itu. Diri kita minta, ya Allah, boleh tak minta jadi baik? Boleh. Bukan menghalang. Jangan kata, aku kalau sudah Tuhan bagi jadi ini, kaki samsen ini, kaki minum arak ini, kaki pukul orang, tak ada peluang lah. Memang confirm neraka. Baik aku hentam ya. Aku buat baik pun belum tentu boleh masuk surga. Mana kau tahu? Tuhan sudah kata, balik, aku terima taubatmu. Balik, aku ampun dosamu. Pernah dengar cerita, ya? Zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ya? Seorang yang buat jahat ini, dia bunuh 99 orang. Dia bunuh sudah berapa orang? 99 orang. Dia sudah bunuh orang. Kemudian dia datang sedar, dekat 100 sudah, aku sudah bunuh. Adakah peluang ini aku masuk surga kah? Ataupun aku memang confirm neraka? Maka dia pergi tanya orang pandai. Bukan orang alim, orang pandai. Dia pergi tanya orang pandai. Dia kata, ingat-ingat engkau, aku ni hentam 99 orang. Engkau ingat aku boleh masuk surga atau neraka? Engkau ingat Tuhan boleh ampun aku atau tidak? Kawan pandai kata, confirm tak boleh. Kalau 99 dekat 100,
memang confirm neraka lah kau. Tak ada peluang lagi lah. Dia hantam kawan tu jadi 100. Tak mampu. Nampak? Dia hantam orang yang pandai tadi cakap. Sebab dia mau tobat tapi kawan tu kata confirm 99 masuk neraka. Memang Tuhan tidak ampun engkau. Nampak? Dia hantam kawan tu jadi 100. Kamu jangan jadi begitu. Faham? Kesian sama itu. Orang itu. Lepas tu, dia pun fikir-fikir tak jadi ni. Aku kena cari orang ulama. Aku kena cari orang alim. Orang yang dekat Tuhan lah. Haji-haji, guru-guru. Dia pun berjalan. Pergi cari guru. Dia jumpa orang alim. Dia tanya orang alim. Ya. Dia tanya orang alim, aku sudah bunuh 100 orang. Baru kemarin seorang. 99 dulu-dulu, campur satu orang, 100 orang. Dia tanya orang alim ini. Orang alim Bani Israel. Ya. Mengikut agama Nabi Musa alaihissalam. Ya, agama Allah. Jadi, dia tanya, saya ni bunuh 100 orang. Bolehkah Allah ampunkan saya? Ada peluang masuk surga? Kawan ni kata, ada peluang baik masuk surga dengan engkau bertaubat, taubat sungguh-sungguh. Dia. Allah sayang orang yang bertaubat. Tapi syaratnya, dia ada syarat masa itu Bani Israel. Ini dia ada kitab dia. Ya. Dia kata syarat dia engkau kena keluar daripada kampung engkau ni. Engkau duduk sini jahat sangat. Engkau tengok muka kawan kau menghentam dia. Tapi engkau pindahlah ke kampung baru yang jauh-jauh. Yang di sana engkau tidak kenal. Engkau akan jadi orang baik. Itu syarat dia. Orang alim kata. Dia pun bawalah diri dia. Hijrahlah. Sebab nak bertaubat ni. Ya. Dan orang alim cakap kena pergi kampung lain. Jangan duduk sini. Duduk sini dia mau bergaduh saja. Dia pun berjalan. Berjalan. Tiba-tiba sampai tengah jalan dia pun mati. Dia jalan dia pun mati. Maka malaikat datang merebut roh dia. Masa dia nak mati, malaikat itu sudah turun mau merebutkan dia punya roh dia tarik. Pasal apa berebut? Sebab yang datang tu malaikat yang mau kasih seksa. Nampak? Memang dah 100 orang hentam. Ini malaikat yang mau tarik. Kan cara tarikkan itu roh ni pun ada cara tarik baik, ada cari jahat, jahat, tarik kasar. Datanglah malaikat yang tarik jahat ini. Yang nak bawa, nak berebut dia ni. Nak hantar pergi sana daftar tempat jahat ini. Duduk neraka ni. Tiba-tiba ada juga malaikat yang bagus datang. Jadi, dua-dua tak boleh mengambil. Bertanyalah mereka kepada Allah. Hak siapa ini? Kami ni. Orang ini, roh dia, hak jahat, hak malaikat jaga jahat atau hak malaikat jaga baik. Allah cakap ukur jarak dia. Daripada rumah dia mau pergi misalnya dari rumah dia mau pergi Sandakan. Dia sudah sampai pertengahan jalan atau belum. Kalau dia belum sampai pertengahan jalan, itu hak malaikat yang mau seksa. Kalau dia sudah sampai pertengahan jalan, lebih sedikit saja, itu maknanya hak malaikat rahmat. Maka malaikat pun ukurlah perjalanan dia dengan sayapnya. Oh, lebih selangkah saja. Lebih selangkah setengah daripada pertengahan jalan. Maka jadi hak malaikat rahmat. Maka dia dibawa ke surga. Ini rahmat Allah. Kita masuk surga ini bukan dengan amal kita. Faham? Jangan ingat kita amal banyak, sembahyang banyak, puasa banyak, mengaji banyak, banyak sana, kita masuk surga. Tidak. Surga Allah ini bukan macam masuk rumah, masuk hotel. Faham? Bukan pergi melancung. Surga Allah, tempat yang paling istimewa yang tak dapat kita bayangkan dengan mata, dengan kepala, dengan khayalan. Terlalu istimewa. Kalau terlalu istimewa itu, layakkah dengan sembahyang kita yang cincai-pincai nak masuk surga itu? Betul tak? Tidak. Rahmat Allah bagi kepada kita masuk. Kita masuk di surga, taat kepada Allah dan Allah bagi rahmat, duduk dalam surga yang penuh kesenangan. Jadi ingat, kalau kita jahat, jangan kita putus asa. Kalau Allah tentu kita tak elok, jangan putus asa. Jangan kata,
Buat apa lagi mengaji-mengaji kalau macam ini? Baik aku lah neraka sanalah. Jangan begitu. Ya, aku takut pada neraka. Aku nak surga. Aku tahu Allah Maha Pengampun. Aku mau kembali kepada Allah. Itu. Ya. Jadi ingat ya, itu cara kita redha dengan ketetapan Allah. Baik. Dengan syarat, ini pun dengan syarat, selagi mana permintaannya tersebut tidak berbentuk menetap perkara tersebut. Ini orang buat jahat, dia boleh minta tak kepada Allah kebaikan? Boleh. Tapi jangan dia minta kepada Allah tambah lagi. Kasih aku power, 3 tan lagi, aku mempukul kuat. Mana boleh? Nampak? Dah Allah jadi jahat, ya. Bagi kasih sakit mata, bagi besar sikit. Aku nampak jauh belakang, mencuri lagi. Tak boleh itu. Faham? Itu mencari pasal. Tuhan boleh bagi tak? Lebih pada itu Tuhan boleh bagi. Apa tujuan bagi? Itu bukan rezeki, itu bukan kebaikan. Itu dia panggil istidraj, lorong-lorong kejahatan. Jangan minta itu, berdosa. Ya, jadi orang yang ditetapkan jahat, minta baik, minta pulang kebaikan, minta akhiran. Dia panggil husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Mudah-mudahan dia lebih baik daripada yang lain-lain. Itu cara dia. Baik, masa berlalu. Ini, laju ni. Ya. Saya pun kena laju sikit. Nanti orang sana kata, minggu lepas satu tengah muka saja. Ya, selalu saya pergi 5 muka. Kalau datang sama, tengah muka saja. Sebab ni mau jaga anak-anak ini. Kalau laju sangat, anak-anak tak faham. Siapa? Mereka sabar. Mereka ibu kita. Mereka ayah kita. Mereka abang kita. Mereka datuk kita pun ada yang belajar. Mereka kasih orang-orang Sabah. Tambah-tambah kalau boleh lihat orang-orang Sabah ini. Serban-serban belakang ini. Anak-anak kita muka jernih-jernih saja. Serban-serban semua. Termasuk guru-guru mereka. Ya, jadi insya-Allah. Ya, istiqamah. Tetapkan dalam iman. Tetaplah dalam taat. Ya, ikut dengar guru. Ikut dengar syekh kita. Ya, taat kepada ibu bapa. Baik. Maksudnya kata kitab ini, orang yang meredai ketentuan Allah Subhanahu wa taala boleh saja meminta agar diberi penambahan terhadap nikmat. Nampak? Orang yang sudah Allah tentukan dia itu jahat ke, dia tak baik ke, boleh tak dia minta tambah nikmat? Boleh. Nikmat boleh. Tapi dengan syarat jangan minta tambah kejahatan. Minta tambah nikmat dan kebaikan. Selagi mana tidak bergantung kepada apa yang dimintanya sehingga akhirnya nanti kecewa jika tidak diberi penambahan tersebut. Tapi ingat, bila kita dah buat jahat kepada Allah lah misalnya, Allah tentu kita jadi jahat. Lepas tu kita bertaubat. Kita bertaubat. Allah pun bagi kepada kita jadi orang baik. Tapi kita kasih warning pula ataupun bagi tahu ke Allah pula syarat. Aku sudah baik sekarang ya Allah. Kasihlah kerja bagus-bagus. Itu samtin punya orang. Faham tak? Boleh jadi baik pun syukur ini aku sudah baik. Engkau bagi sikit-sikit. Baik aku jahat. Itu beri kebaikan tu sudah hidup. Dia bagi yang lain kurang-kurang tu ada sebabnya. Sebab dia bagi lebih banyak, dia tahu ini penyamun pula. Tuhan ini yang mentadbir kita. Tuhan ini yang punya ilmu tentang kita. Jadi kita kata, oh ya Allah, bagi dah. Alhamdulillah, aku baik. Engkau bagi juga sedikit rezeki kepadaku. Terima kasih banyak. Saya Allah. Tapi kalau ada lebih-lebih itu bagilah. Ya, kalau tak dapat pun padanlah. Syukur dah. Begitulah orang bersyukur macam orang bagi kepada kita. Ini tidak. Orang bagi sikit, kasihlah lebih. Tak nampak aku ni. Samsin punya. Ya. Jadi harus kita boleh minta kebaikan lebih. Tapi jangan bagi syarat-syarat pula. Ataupun kecewa. Kecewa. Aku sudah jadi baik. Tetapi Allah kasih dendam sama aku. Andai pula dia kata Allah dendam. Kenapa? Rezeki aku patut dia mau bagi tambah lah. Aku jadi baik.
Itu jadi apa itu? Tak tahulah kita mau cakap ya. Tak boleh begitu. Kan? Ya, ada hikmah dia. Jadi jangan kasih syarat-syarat apa dan jangan kecewa. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Rahmat Allah besar. Rahmat Allah besar. Ya, kadang-kadang dia tak mau bagi kepada kita dunia. Dia nak bagi kita di mana? Akhirat. Sebab apa? Dunia pun dia bagi sikit-sikit masih cukup. Dunia ni ada bapa, ada pak saudara, ada guru, ada penghulu, ada semua boleh tolong kita. Akhirat sana tak ada, dia satu saja. Faham? Tu. Jadi susah sikit di dunia, biar kita susah sedikit di dunia, di akhirat kita senang kaya. Tapi kalau kita senang di sini, susah di sana buat apa? Kerana di sana hidup yang tidak ada pengakhiran lagi. Dunia hanya 60-70 tahun saja selamat. Turun kubur, lama di alam barzakh, lama di alam akhirat. Tiada ada penamatnya. Sekarang sudah pukul 10. Siaran langsung kita hanya sampai pukul 10. Tetapi tadi pihak pentadbir ada ambil masa 5 minit dah. Faham? Yang mula-mula dulu, jadi kita ambil balik 5 minit lagi kita minta sama mereka. Okey? Jadi saya syarahkan 5 minit lagi. Baik. Jadi katanya, dan jangan kecewa, nanti kecewa jika tidak diberi penambahan tersebut selagi permintaannya sesuai dengan izin Allah. Baik. Ini kita masuk sedikit kepada perkara yang keempat. Apa makna perkara yang keempat ini? Sabar terhadap musibah dan kesulitan bala bencana. Ini tajuk besar. Apa tajuk besar ini? Di mana kita mau kaitkan tajuk nombor 4 ini dengan tajuk besar. Maksudnya di sini. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Orang-orang yang buat ibadat seperti kita semua ini, apabila kita nak menujukan jalan ibadat kita kepada Allah, sampai Allah terima ibadat kita itu, kita umpama mendaki bukit-bukit yang panjang, jauh dan payah. Kita melalui satu jalan yang penuh cabaran. Sebab orang buat ibadat itu jalan surga. Jadi jalan surga, jalan yang payah. Sebab apa? Kesenangan di sana menunggu. Allah bagi tengok bagaimana kesabaran kita. Baik. Maka orang yang berjaya di dalam ibadat dia, dengan elok, dia sabar. Ada halangan pun, dia mampu menghadapinya. Ada orang tak sabar, dia jumpa tengah jalan penghalang, dia boring, dia masuk pondok, dia boring dengan ini, masuk pondok, payah makan, rambut pun tak kasih boleh panjang, itu macam-macam lah. Mau tengok wayang pun tak boleh, mau pergi kedai tak boleh, aku lari. Maknanya dia tidak melalui jalan habis. Habis dah dia. Dia tidak ikut jalan ibadat. Ramai lagi. Faham? Jadi, maka Imam Ghazali kata, ada 7 bukit. Ada 7 bukit orang ibadat kena daki untuk sampai ke kemuncaknya, kegemilangannya. Faham? Jadi, kita faham dulu. Pertama, bukit yang pertama kata Imam Ghazali, untuk kita sampai di puncak ibadat, iaitu bukit ilmu. Apa bukit apa? Bukit ilmu dan ma'rifah. Bukit ilmu dan kenal Tuhan. Siapa nak buat ibadat, dia kena pergi belajar dulu. Belajar ilmu dulu. Belajar kenal Tuhan dulu. Kalau dia tidak ada ini, ibadat dia tidak diterima. Betul atau tidak? Mana mungkin ibadat tidak kenal Tuhan yang disembah. Sebab itu kita kena naik bukit yang pertama. Bukit pertama nama bukit apa tadi? Bukit ilmu. Sekarang kamu sudah sedang mendaki bukit ini. Ramai yang orang tidak mau mendaki bukit ini. Kadang dia naik sini, dia duduk-duduk, dia payah, dia lari. Macam mana bila dia lari, jalan ibadat itu sampai sini? Faham atau tidak? Dia akan masuk bukan jalan ibadat. Masuk jalan mana? Jalan jadi orang tak jahat. Jadi orang jahat. Jalan orang sesat. Jalan orang tak paham. Jadi dia kena mendaki. Baik. Bukit yang kedua, kata Imam Ghazali, lepas dia dapat ilmu, dia berjalan lagi, dia buat ibadat, dia berjumpa dengan bukit yang kedua, dia panggil bukit taubat. Bukit apa? Kuat si cakap. Bukit taubat. Maknanya,
Dia sudah ada ilmu, dia sudah belajar di pondok, di mana-mana. Dia tahu bahawa dia kena semayang, dia tahu dia kena buat baik. Maka dia tengok-tengok diri dia, ada yang buat jahat lagi. Sudah mengaji pun jahat lagi. Sudah mengaji pun pukul orang lagi. Sudah mengaji pun curi hak orang lagi. Maka dia wajib bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, amalan dia tidak diterima oleh Allah. Faham? Kerana Allah sebut, ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang yang takwa saja. Faham? Jadi wajib bertaubat. Kalau ada salah, bertaubat. Barulah boleh naik lagi jalan ini. Faham? Itu tunjuk dengan tungkat ini mudah. Yang tak bertaubat di mana? Sangkut situ. Betul tak? Mana boleh Allah terima orang yang buat samsin? Mana boleh terima Allah terima orang fasik, orang derhaka ke Allah dalam ibadat? Semayang pun dia, curi pun dia, semayang pun dia, minum arak pun dia. Allah terima? Tak terima. Sebab ayat tadi sudah menyeritakan Allah tak terima. Dia wajib bertaubat. Jadi berapa bukit sudah dia lompat? Wah sudah. Lepas tu, dia jumpa bukit yang ketiga. Dia buat ibadat. Dia sudah ada ilmu. Dia bertaubat sudah bagus. Dia jumpa bukit yang ketiga. Bukit yang ketiga ini dia panggil Aqabatul Awaiq dalam bahasa Arab dia. Yakni bukit penghalang di sini. Ingat ni, bukit apa? Apa yang menghalang dia ini? Dia ada ilmu sudah. Dia bertaubat dah. Dia mau buat ibadat. Tiba-tiba dia ada 4 penghalang di sini. Apa 4 penghalang? Pertamanya dia berjumpa kemewahan dunia. Ini. Kadang-kadang mau jadi orang baik dah sudah. Ilmu sudah, taubat dah. Jumpa pula member ajak pergi enjoy pula sana, supermarket sana. Duduk sana. Tengok orang, habis tidak rosak. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia jumpa penghalang yang pertama. Apa dia? Dunia dan perhiasan, sehingga dia tidak sempat semayang, sehingga dia mula buat jahat. Sangkut tak? Sangkut. Maka macam mana dia nak naik penghalang ini? Maka dia kena jadi orang yang, apa dia panggil? Orang yang jadi, dia jadi orang yang zuhud. Jangan gila dunia. Biarlah orang kafir ambil dunia. Aku ambil berpada-pada. Aku mau pergi kepada akhirat. Aku mau meneruskan perjalanan. Aku tidak mau sangkut. Kamu mau ligan harta, pergilah. Aku padan dengan apa yang ada. Bukan Allah menghalang kita dapat harta, tapi jangan dapat harta sampai tak semayang. Jangan dapat harta melalui pencuri dengan sebagainya. Boleh faham? Itu dia panggil aqabah di sini. Yang wajib kita jaga. Lepas tu apa ada di sini? Di sini jumpa kawan pula makhluk. Jumpa kawan makhluk. Berhentilah. Tempat engkau itu mengaji bukan ada tempat boleh game-game. Tempat kami semua ada boleh tolak engkau. Ya tempat kami. Perempuan lagi ada. Jadi sanaman kami pendidikan jasmani. Engkau sekolah tapi mana ada itu? Jantan-jantan sama. Aku mau pindah sekolah. Pindah sana. Sebab tolak engkau, aku tolak engkau. Aku naik, aku tolak engkau. Sangkut tak? Sangkut. Pasal apa? Makhluk. Faham? Kadang-kadang makhluk pula. Tak boleh buat ni. Ni tak boleh. Sini tak boleh. Kita kena beruzlah. Kita kena pindah daripada tempat tak elok kepada elok. Carilah makhluk yang kenal Tuhan. Carilah makhluk yang ingat ke Allah. Itu cara dia. Faham? Mendaki bukit ini. Kalau tidak sampai situ jumpa makhluk samsif, kita pun jadi samsif. Makhluk tak semayang, kita tak semayang. Boleh dah kita menerus perjalanan? Tak boleh. Yang ketiga, syaitan. Syaitan kita tak nampak. Dia duduk di belakang kita. Dia kacau kita. Kita pun ikut dia. Yang keempat, nafsu. Nafsu kita sendiri. Kita mau makan. Kakak sepinggan cukup. Tidak, nafsu kata tambah. Tambah satu lagi. Sudah bunyi. Kenyang. 3 pinggan lagi dia tambah. Lepas dia tambah, semayang pun tak mau. Mengaji tak mau, mengantuk. Itu semua hawa nafsu. Kita kena lawan. Itu bukit yang ketiga. Dia panggil bukit penghalang. Faham? Orang yang betul-betul mendakinya, dia akan naik lagi. Orang yang boleh baik kepada Tuhan, orang yang jaga ibadatnya, dia akan naik. Dia naik lagi bukit keempat. Sekarang kita sedang bicara bukit yang keempat. Apa bukit keempat? Ya, bukit keempat ini, dia redha dengan qada Allah. Kesusahan yang Allah bagi kepada dia, dia sabar. Faham? Ada musibah yang kena,
dia pun sabar dan berdoa ke Allah. Allah permudahkan jalannya. Faham? Jadi begitulah sebenarnya, karena apa? Sabar itu adalah ketaatan kepada Allah. Allah bagi kita musibah, kita sabar. Allah bagi kita nikmat, kita sabar. Allah bagi kita apa-apa payah, kita sabar. Sabar itu separuh daripada iman. Jadi Ustaz tidaklah berhajat nak sambungkan lagi perkara ini, dan Ustaz akan baca berhubung dengan sabar terhadap musibah dan kesulitan, yakni bala bencana, untuk kita mencapai ketenangan hati. Kalau kita susah, kita pun murung-murung, marah-marah, kecewa-kecewa, bolehkah hati kita tumpu pada ibadat? Betul tak? Hati keras, malas buat ibadat. Kalau buat pun hati mencari. Apa jadi begini? Ini semayang 4 rakaat jadi 2, kadang-kadang jadi 5. Faham? Jadi untuk nak buat ibadat bagi elok, kosongkan hati untuk ingat Allah. Kita redha elok-elok dengan Allah. Sabar betul dengan Allah. Tenang menghadapinya. Kita serahlah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz akan balik ke pondok Ustaz kerana anak-anak murid Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki dalam perjalanan, lebih kurang 20 daripada mereka, termasuk rombongan daripada Derang yang mereka sini datang. Mereka sudah hubungi Ustaz, mereka nak melawat pondok Ustaz di Kiulu, di tempat peranginan terkemuka juga di Sabah ini, di mana ada air terjun. Mereka pun akan menikmati makanan dan minuman di tepi kita punya pondok hari ini, dan mungkin mereka perlukan sedikit penerangan daripada saya. Saya tak boleh lama, habis ni saya kena balik ke sana. Mungkin saya singgahkan ke pasar sikit. Kalau ada rezeki udang, kita jamu mereka udang. Kalau ada ketam, kita tambah lagi. Ya, jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua mereka-mereka yang mengikuti program pengajian kita, dakwah Sabah dan sumbangan untuk kita, doa untuk kita, termasuk Syekh Abdul Halim Abbas, Hafizahullah Ta'ala, dan ustaznya dan anak-anak muridnya yang memberi peluang saya bersiaran daripada Sabah pada hari ini. Untuk saya punya rakan-rakan di Semenanjung, insya-Allah pada 29 hari bulan, lebih kurang 3 hari lagi, saya akan berangkat pulang ke rumah saya di Kampung Sungai Mati, Langgar Alostar, Kedah. Ya, mari kita berdoa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pusing kamera sikit, tunjuk ramai. Pusing kamera, tunjuk kepada semua saya kepada pelajar-pelajar sana. Ya, terima kasih Cikgu Sam. Alhamdulillah telah berusaha sedaya upaya siaran kita dapat berjalan dengan elok. Pusing sikit kamera, nak tengok apa ni audiens ramai-ramai tu. Ya, nanti saya kumpulkan gambar-gambar Cikgu. Tak dan sibuk sangat di sini. Gambar video tentang program saya di Sabah dengan orang ramai saya akan bagi kemudian kepada Cikgu untuk tayangan di video kita, pengajian kita, insya-Allah. Belum sudah.